Okey, dalam bab ini akan belajar sesaran, hal laju dengan pecutan. Okey. Kalau nak cari dari sesaran nak cari hal laju, guna pembezaan. Dari hal laju cari pecutan, guna pembezaan. So, bila guna pembezaan, okey, kalau nak dapat hal laju, ni yang beza. Okey. Kalau nak dapat pecutan, bezakan hal laju. Okey, maksudnya dia akan beza 2 kali sesaran terhadap masa. Okey. Kalau dari pecutan nak cari hal laju, kita guna pengamiran. Terbalik tu kena guna pengamiran. Ni pun guna pengamiran. Okey, dari pecutan nak dapat hal laju, pengamiran terhadap pecutan. Kalau nak dapat sesaran, pengamiran terhadap hal laju. Tu je, terbalik. Tapi masalahnya, kamu nak beza dengan pengamiran tu, kadang-kadang lupa macam mana kan? Okey, kalau pengamiran, beza saya rasa tak ada masalah. Pengamiran je masalah. Okey, katakan dia bagi pecutan sama dengan 2 tambah T kuasa 3. Okey, kalau nak dapat hal laju, kita kena kamil. Sebelah, okey, kamil masa lah, tak ada masa lah. Okey, masa. Okey, kamil. Kena kamil. Okey, kata T. Tadi cikgu tulis apa, cikgu lupa. Katakan ni. Ni, okey. So, kamil. T kekal. Kalau sini kuasa 1, tambah 1. Dapat 2. Bahagi dengan apa yang dah tambah. Kuasa baharu. Indeks baharu. Okey, tolak dengan, okey, ni 3 kan? Ni 3 kan? 3 tambah 1, 4. 4 bahagi 4 tambah C. Okey? T kuasa 3 tambah 1 dapat 4. 4 bahagi 4 dapat ni. Kena bahagi 4. Kena selepas tambah, bahagi dengan indeks yang baharu tu. Okey, kuasa yang baharu. Jangan lupa C. Okey, then yang ni selepas kami adalah V. Okey? Adalah V. Boleh kan? Kalau katakan kita ada V sama dengan T kuasa 2 tolak 1. Okey. So nak dapat sesaran, dia kena kamil lah kan? Kamil V supaya dapat sesaran. So V itu adalah T kuasa 2 tolak 1. Okey. T kuasa 2. T kuasa 2, 2 tambah 1 dapat 3. Bahagi dengan 3. Bahagi apa yang dah ditambah dekat indeks tu. Tolak dengan ni 1. Wujudkan 1 T. So kami maksudnya dia akan lebih 1 T. Dia akan tambah darab dengan 1 T lagi. Okey, tambah C. Ini adalah sesaran. Okey kami. So kita tengok soalan. Okey, ini soalan kedua. Kita boleh baca soalan. Kamu baca soalan. Pecutan suatu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus pada masa T saat selepas melalui titik tetap O diberi A, yang ni pecutan, dia bagi pecutan. Diberi hal laju awal, zarah itu adalah 5 meter per saat. Cari hal laju minimum dalam meter per saat zarah itu. Okey. Bila nampak hal laju minimum, kamu mesti terfikir pembezaan atau apa kan? Okay, so sekarang ni, maklumat yang terdapat ada ni. Kalau nak dapat persamaan hal laju, mesti kamil. Okay? Untuk dapatkan B, kita kamilkan A tu. A adalah pecutan. Okay. So, nak kamilkan pecutan ni untuk dapatkan V. Okay, so kita dapat T kuasa 2 per dengan 2 tolak 6T tambah C. Ini adalah hal laju.
Okay. So dapat dah kan? Okay. So sekarang dia nak cari hal laju awal dalam meter per saat. So apabila sorry. Okay, bukan nak cari. Sekarang kita bukan dia nak laju. Dia nak hal laju minimum. Kita cari hal laju awal dulu. Apabila T sama dengan kosong. Hal laju awal adalah T sama dengan kosong. Paling saat yang pertama kali. Kosong. T sama dengan kosong. Hal laju adalah 5. Okay. So dari sini saya isi V sama dengan 5. T sama dengan kosong. Okay. Isi saja. Isi dulu. Dan saya dapat C. C itu adalah 5. Okay. That's why kenapa nak ganti, nak tahu persamaan baru ni. Persamaan baru ni adalah T kuasa 2 per 2 tolak 6T tambah 5. Ambil dari mana? Ambil dari sini. Okey, dapatlah V. Kita nak hal laju minimum. Okey. Kan? Okey, so saya sudah dapat. Ni jawapan dia lah kan? Bukan jawapan, persamaan dia lah. Okey, persamaan dia. So sekarang dia nak hal laju minimum. V itu velocity, hal laju minimum. Bila saya tahu hal laju minimum ni, macam mana saya nak tahu hal laju minimum? Okey, saya ada dah yang ni kan. Tapi saya tak ada masa. Okey, sekarang tu masalah masa kan. Okey, macam mana saya nak cari masa ni? Okey, bila hal laju minimum, bila ada ayat maksimum atau minimum, okey, hal laju tu kita buat beza. Okey, beza sama dengan kosong. Sama ada maksimum ke minimum, selepas beza hal laju tu kita dapat kosong. Okey, so ni beza hal laju ni adalah sama dengan A. Beza hal laju ni adalah sama dengan A. Okey, beza hal laju ni sama dengan A. So, sekarang ni kita ada persamaan. Okey, ada persamaan dah. Hanya kita tak tahu T saja. Kita nak saat pada hal laju minimum. Okey. So, ni tengok. Ni. A sama dengan kosong. So, saya buat A sama dengan kosong. Iaitu yang ni sama dengan kosong. T tolak 6 sama dengan kosong. T sama dengan 6. Sebab A ni adalah dV dt. Right. Okay, soalan macam... So, ni. Kan? Ingat lagi ya sebelum tu. Ni dV dt ialah A. dV dt ialah A. Okay? dV dt ialah A. So, dekat sini... Kita isi ini 6 ke dalam. Okay. Then kalkulator kira semua dapat negatif. Negatif maksudnya dia bergerak ke kiri. Okay. Dia bergerak ke kiri. Okay kan? Okay. Sebenarnya cikgu ada buat ni. Dapat T. Okay, sekali lagi ya, dia cari T sebab dia nampak hal laju minimum maksimum, maksudnya pembezaan dia sama dengan kosong. Okey, kemudian dia nak cari persamaan B. Okey. Dan dapat ni lah kan. Kemudian hal laju awal ialah T sama dengan kosong, V sama dengan 5 meter per saat. Dan kita ganti kosong ke dalam, 5 ke dalam, dan saya dapat C sama dengan 5. Okey, kemudian saya isi T sama dengan 6 ke dalam persamaan had laju. Apabila had laju minimum. Okey, so tengok soalan yang kedua, sila cari julat T dalam saat. Okey, masa tu, okey, apabila zarah itu menghadapi pecutan. Pecutan maksudnya pecutan dia semakin berkurang. So apabila zarah mengalami
nya pecutan, maksudnya dia mesti dapat negatif. Okey? Dia dapat negatif, maksudnya A kurang daripada kosong. Okey, so isi persamaan A tu iaitu T tolak 6. Jadi kita dapat T kurang daripada 6, zarah itu mengalami nya pecutan. So maksudnya sebelum saat yang ke-6, okey, semuanya tengah mengalami nya pecutan. Okay, kan? Okay. Terusnya soalan ketiga. Okey, satu zarah bergerak. Okey, satu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus dan melalui satu titik O dengan had laju yang ni. Okey, pecutan yang ni pada masa T saat selepas melalui O diberi yang ni. Zarah itu berhenti seketika selepas T saat. Okey, cari had laju maksimum dalam masa per saat. Dalam meter per saat, bukan masa, dalam meter per saat. So nampak had laju maksimum, maksudnya dVdt kita nak cari A. A tu sama dengan kosong supaya dapat masa. Okey. Okey, had laju awal pun sudah ada, apabila T sama dengan kosong, had laju awal ialah ni. Boleh dapat yang ni untuk membantu kita dapatkan persamaan had laju. Okey, so sekarang ni terpulang kamu nak buat mana dulu pun boleh. Tak ada. Okey. So cikgu nak tunjuk. Okey, so ni maksudnya dVdt sama dengan kosong. dVdt adalah A. Right. Bila berlaku. So kan kita nak cari. Bila dia berlaku. A sama dengan 7 tolak ni. So ni sama dengan kosong. Okey. So dapat 2T sama dengan 7. T sama dengan 7/2. Okey. Boleh kan? Maksudnya dia berlaku pada saat ni lah. Okey. So sekarang ni kita nak cari V, persamaan V. Dia nak V kan? Mesti cari V. V sama dengan apa dia? Pengamiran A. Okey, pengamiran A ialah 7 tolak 2T. Okey, so dari sini cikgu buat pengamiran 7T, wujudkan 1T, kemudian tolak 2T. Okey, di sini adalah 1. Kan 1 tambah 1 dapat 2/2 tambah C. Okey, so kita ada persamaan ni, tapi C kita tak tahu. So, dengan bantuan ni, T sama dengan kosong. V sama dengan ni. Okey, so ganti T kosong ke sini, V ke sini. Ni 18, yang lain kosong lah, ganti kosong. Yang lain kosong. Okey, so ni kosong, C ialah 18. Dan kita dapatlah persamaan V tu ialah 7T tolak T kuasa 2 tambah 18. Okey. Okey. So sekarang ni kita boleh ganti ini ke dalam sini. Right. Tak susah kan? Okey, ini step yang pertama. Tak kira kamu buat step yang pertama yang ni dulu atau step yang pertama yang kedua yang ni dulu, yang mana pun boleh. Buat mana dulu pun boleh, tak ada masalah. Okey. So, ni dapat V, ada orang nak cari persamaan dulu. Dia ingat persamaan ni senang sikit. Bolehlah dapat persamaan, at least ada markah. Kami dengan betul, isi dengan betul, dapat yang betul, markah. Okey, so kemudian ni, maksimum ini, ganti ke dalam. Nak cari V maksimum. Okey, so saya buat kat sini ya. Okey, V maksimum ialah 7T. T ialah 7/2 tolak 7/2 tambah 18. Tak nampak kan? Maybe this better. Okay. 7. Ni dari mana saya ambil persamaan ni? T tu ganti jadi
7/2. T tu ganti jadi 7/2. Semua ganti jadi 7/2. Kemudian saya dapat kalkulator. Kemudian saya dapat 31/4 meter per saat. Sebab ini adalah had laju. So, saya sudah dapat V maksimum. 2 step saja. Satunya cari persamaan had laju. Yang kedua, tentukan masa apabila had laju maksimum. Okey, cari persamaan, cari masa. 2 step saja. Cari persamaan, cari masa. Okey. Yang kedua, cari masa nilai T. Okey. Cari masa dia apabila zarah itu berhenti seketika selepas T saat. Okey. So, bila dia berhenti kan? Bila dia berhenti maksudnya dia tak bergerak dah kan? Bila satu zarah tak bergerak, maksud dia berhenti dan berhenti tak ada had laju. Betul? Bila dia berhenti, maksudnya dia tak ada had laju. Sebab dia berhenti. Okey, so persamaan tadi, nak check V apa dia? Yang ni kan? Okey, saya guna yang ni. V ialah 7T tolak T kuasa 2 tambah 18. So ni kosong, ni saya susun. Negatif kekal di depan juga sebab dia bukan di sebelah kiri, dia masih di tempat sebelah kanan. Apa maksud sebelah kiri, sebelah kanan ni? Ni sebelah kiri, ni sebelah kanan. Okey? So sekarang ni kita dapat macam ni, mesti terfikir apa? Perfaktoran untuk dapatkan punca. Okey, dapatkan punca. So, semuanya bahagi dengan negatif. Okey, semuanya bahagi dengan negatif. Okey, ni dah kosong bahagi negatif, masih dapat kosong lah. Okey, negatif, negatif. Okey, yang ni T. Okey, 18 ni 1 darab 18, 2 darab 9, 3 darab 6. Yang mana hasil tolak, hasil tambah dapat 7. Yang ni kan? Ni 9 dengan 2. Ni negatif 7, negatif 9 tambah 2 dapat negatif 7. Okey, betul. So, T tambah 2 sama dengan 0. T tolak 9 sama dengan 0. T sama dengan negatif 2. T sama dengan 9. Okey. T lebih besar daripada 0. T sama dengan 9. Tak ada negatif. Kita tak nak yang negatif. Okey, tak nak yang negatif. Okey. So, lakar graf. Semalam cikgu guna 2 masa untuk terangkan macam mana nak lakar graf. Kamu dah pandai ke belum? Dah pandai dah kan? Okey, ni boleh ya? Ni, bila dia berhenti, zarah T sama dengan 9. Okey? Okey, bila dia berhenti, had laju kosong. Bila dia berhenti, had laju dia kosong. Okey. Sekarang kita lakar graf. Okey, lakar graf had laju lawan masa. So kita kena guna persamaan had laju, iaitu ni. Okey. Okey, saya guna ni. Mestilah guna pembaris ya. T, ini V, ini T ya. Okey. So sekarang ni nak lakar. Okey, nak lakar tu, ni depan dia negatif kan? Negatif maksudnya, okey. Buka surat baru. Okey, negatif ni V sama dengan negatif T kuasa 2. 7 tambah 7T tambah 18. Cikgu kena susun dalam bentuk kuasa 2 dulu, kemudian T, kemudian nombor. Okey, so negatif. Bukan masam. Negatif. Dan satu negatif, satu positif, maksudnya dia lebih ke sebelah kanan. Dan dia melalui 18. So, sekarang bendanya kita nak cari persilangan dekat paksi T dengan nilai maksimum atau titik maksimum. So, kalau nak cari titik maksimum atau nilai maksimum, kena cari paksi simetri.
Paksi simetri ialah negatif B per 2A. So kita dah tahu ni dah. Okay, so B apa dia? B ialah 7. A apa dia? A ialah negatif 1. Apa tu ABC ni? Okay, ni A, B, C. A sama dengan negatif 1, B sama dengan 7, C sama dengan 18. Dapat ni. Okay, negatif 1, 7, 18. Boleh kan? So sama negatif 7 per negatif 2 sama dengan 7 per 2. Okay, T sama dengan 7 per 2. Maksudnya kat tengah-tengah sini, ni 7 per 2. Ya kan? 7 per 2. Iaitu 3, ni kan? Iaitu 3.5. Okay. Okay. Bila dapat tu, titik maksimum, titik minimum kan? Sekarang kita nak titik maksimum. Titik mesti adalah paksi V tu, Y tu. Okay, V. Okay, so sekarang ni, V apa dia? V sama dengan T. Ni 3.5 kuasa 2 tambah 3.5 tambah 18. Okay, yang ni guna kalkulator. Senang kan? Dapat dah T, isi dalam persamaan dapat koordinat Y. Betul ya? Betul lah. Okay. So sekarang saya ada titik dia iaitu 3.5 dengan 30.25. Ada dua. So kita tahu titik di sini adalah 3.5, 30.25. Okay. Boleh? Okay, so sekarang ni yang ketiga. Terdapat ketiga pintasan Y. Yang keempat, punca dia. Okay, punca dia tadi sudah dapat. Sebenarnya tak payah cari kan. Tadi ni sama dengan kosong. Punca dia negatif 2 dengan 9. So, kalau kita nak lukis, dia mesti sini negatif 2, sini 9. Okay, agak-agaknya macam ni lah. Okay, ni 9. Okay, sini 18. Ni tengah-tengah apa dia? 3.5. Okay, sebelah sini, ni sini. Sini adalah 30.25. Okay, bila lukis tu jangan lukis macam cikgu macam ni ya. Ni cacat. Okay, so kita lukis macam ni. Pastikan cantik macam bukit. Okay, ni negatif 2. So mesti ada 4 benda kan. Satunya apa dia? Bentuk macam mana. Yang kedua, titik maksimum atau titik minimum. Okay, untuk dapatkan Y. Yang ketiga, pintasan Y. Okay, yang keempat apa dia? Punca jika ada. Okay, dapat. Okay, dia nak lakar dari 0 hingga 9. Okay, 0 hingga 9. Dah. Okay, yang ni boleh padam. Tak padam pun tak apa. Okay, V lawan T. Okay. So sekarang ni, dia nak cari apa? Cari jumlah jarak. Okay, dia suruh kamu lukis kelas mesti ada guna. Mesti ada kegunaan dia. Okay, mesti ada, terpadam. Okay, mesti ada kegunaan dia. Dia suruh kamu cari, lukis lain lah, terpadam. Okay, dia mesti nak suruh kamu cari sesuatu. Okay, cari jumlah jarak dalam meter yang dilalui oleh jarak itu dalam T saat. Okay, dalam T saat yang pertama. So, cikgu lukis. Okay, saya mesti lukis ini sebab graf baru cantik. Okay, okay, so ini V, ini T, ini bukan sesaran. Kalau sesaran kita tengok tinggi dia sahaja kan? Kalau sesaran kita tengok tinggi dia. Tapi ini adalah V. Macam mana V nak cari sesaran? Macam mana hal laju nak cari sesaran? Okay, dalam matematik yang kamu belajar sebelum ni, garis lurus kan? Okay, ini hal laju. Ini masa. Kalau nak cari sesaran, kita cari luas dia. Bagi graf hal laju lawan masa, luas ialah jarak. Luas di bawah garis itu adalah jarak. So sekarang ni dia nak cari
jumlah jarak pada T saat yang pertama. T saat yang pertama ni. Jadi T dapat berapa? T dapat 9. Okey, T dapat 9. Okey, T dapat 9. So maksudnya dia nak cari luas di sini. Okey. Tapi kalau yang ni bukan garis lurus, susah sedikit. Macam mana saya nak cari? So saya guna pengamiran, idea pengamiran. Okey. Pengamiran, nak cari jarak, nak cari jarak. Okey, pengamiran bagi persamaan garis lurus ini adalah, where is it? Oh, ni. Okey, ni. Okey, ni negatif T. Ni 2 tambah 1 dapat 3. Okey, negatif ada negatif ke positif kekal. Tak kira pengamiran ke pembezaan lah, kekal. Kekal lah, kekal yang ni. Okey, so T, ni T kuasa 2 tambah 1 dapat 3. Kemudian bahagi, pengamiran bila you tambah 1 dekat indeks dia, bila kamu tambah 1 dekat kuasa dia, kamu kena bahagi. Siapa suruh kita tambah sesuka hati? So 7T ni 1 kan, tambah 1 dapat kuasa 2. Okey? Okey. Tambah 1 kemudian bahagi dengan 2. Apa yang kamu tambah kena bahagi. Okey? Ni dapat T. Sebenarnya ini pun ada bahagi tapi dia bahagi dengan 1 jadi kita tulis T saja. Wujudkan T tambah C. Okey. Tetapi ni tambah C sebab dia tak nak nilai di sini. Tetapi ini ada nilai. Yang ni 0 hingga 9. So 0 hingga 9. So maksudnya yang ni 0 hingga 9. Okey. So ni tambah C tak ada. Okey, masalahnya macam mana nak buat. Cikgu suka nampak 0. Sebab bila 0 ganti ke T, semua jadi 0. Tak payah kira banyak. Okey, so ni walaupun tambah 0 tu, kamu pun kena tulis tau. Okey, ni 9 tu ganti ke dalam T. Semua ganti ke dalam T. Okey, negatif 9 kuasa 3, 3. Tambah 7, 9 kuasa 2 per 2. Tambah 18 darab dengan 9. Itu. Ini yang pertama. Okey, tolak. Gantian dengan 0 tu. Semua pun kena ganti 0. Walaupun 0, nilai dapat 0, kamu pun kena ganti dengan 0. Yang ni dapat 1 markah. Yang ni ganti saja dengan betul. Lepas pengamiran dengan betul, ini pun dapat markah. Ganti saja dengan pengamiran dengan betul. So kalau you tak tahu pengamiran, rugilah. Okey. So yang ini sebab tak cukup tempat, cikgu tulis di sinilah. Okey, so guna kalkulator. S dapat jarak tu dapat 200 kosong 2.5 tolak dengan 0. Yang ni gantian dengan 9, yang ni gantian dengan 0 tu. So jarak dia adalah 20 ni, meter. Meter. Kenapa saya tahu meter? Sebab meter per saat. Meter per saat kuasa 2. Meter. Habis. Satu soalan.